Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Majlis pada hari ini pertama sekali majlis berbuka puasa warga Prima. Dan di dalam majlis ini alhamdulillah kita ada dua program besar, iaitu yang pertama signing MOU dengan UIA, iaitu yang mana MOU ini bertujuan untuk satu program khas, iaitu Prima Chair, kerusi Prima di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang mana program ini adalah program CSR ataupun program Prima Masyarakat Prima, yang membuka ruang dan peluang kepada warga ataupun staf-staf Prima untuk sambung belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, termasuk penulisan jurnal ataupun apa-apa research. Itu ruangan yang cukup besar, dengan hasil kerjasama ni insya-Allah membuka peluang kepada staf-staf Prima untuk sambung belajar, yang mana matlamatnya adalah bukan sahaja sambung belajar, tetapi bidang pengajian, bidang research, jurnal berkaitan dengan kepentingan Prima. Kerana itu kita kerjasama ini, peringkat awalan ini kita berbincang dengan UIA mensasarkan penglibatan beberapa fakulti. Pertama, Fakulti Perundangan ataupun Ahmad Ibrahim, keduanya Fakulti Alam Bina ataupun Architecture, dan yang ketiganya Fakulti Kejuruteraan Engineering. Kerana ketiga-tiga ini tentunya berkait rapat dengan soal development, soal pembangunan, dan berkait rapat dengan Prima. Jadi kita mengharapkan kerjasama ini insya-Allah mampu menghasilkan research yang berkualiti, yang mampu untuk memberikan nafas baru ataupun kebaikan untuk Prima, pemerkasaan lagi syarikat peneraju mampu milik rumah, mampu milik negara kita, insya-Allah. Itu satu. Yang keduanya, di Prima ni alhamdulillah kita ada di residensi kita ada 13 tempat yang dah ada surau, yang dah beroperasi. 13 tempat di seluruh negara, termasuk Sabah dan juga Sarawak. Maka kita nak maksimiskan penggunaan dan pengurusan surau itu, antaranya kita kerjasama dengan International Quranic Academy ataupun Iqra', yang mana pengurusinya berada di sebelah kanan saya, Al-Fadhil Ustaz Anas, di mana program Iqra' ini adalah program yang memfokuskan 3 perkara, iaitu pertama sekali cerik Al-Quran, pengajaran cara membaca Al-Quran. Yang keduanya tahsin Al-Quran ataupun memperbaiki, memperelokkan bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga lebih kepada hafalan dan tadabbur Al-Quran. So ini 3 perkara yang akan jadi satu program Prima Masyarakat juga Prima, di bawah seliaan surau di setiap residensi Prima di seluruh negara, yang mana surau-suraunya telah beroperasi. Saya difahamkan kita mulakan dengan 13 dulu surau seluruh negara. Dan itu makluman tentang gambaran tentang program berbuka puasa ataupun Ihya Ramadan Prima pada petang ini. Wallahu a'lam. Saya buka kepada sesi soalan. Silakan. Datuk nak tanya, mengenai program untuk sambung belajar ni, apa syarat yang ditetapkan? Okey, kriteria ataupun syarat kita belum detail outkan lagi. Cuma kita targetnya bagi mereka-mereka yang nak sambung ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, dan juga doktor, kedoktoran, falsafah, ataupun BA, master dengan PhD lah mudahnya. Okey. So syarat-syarat tentunya kita akan ada jawatan kuasa khas di antara UIA dan juga Prima. Di antara staf-staf ini kita tengok yang mana yang ada merit dia lah yang akan kita tetapkan kemudian, kerana ini baru MOU. Selepas ini kita akan go details tentang syarat-syarat dan directionnya bagaimana insya-Allah. Jadi belum ditetapkan lagi lah berapa kota yang digunakan. Dan CSR ni maksudnya akan ditanggung sepenuhnya lah. Ya, akan ditanggung sepenuhnya oleh Prima insya-Allah. Kita kalau tanya kota tadi, kita ada kota-kotanya. Kita ada berapa kota untuk PhD, berapa kota untuk master, berapa kota untuk BA setiap tahun. Dia bergantung kepada kos nanti yang akan dibentangkan oleh pihak UIA. Betul nak tanya mengenai skim pinjaman untuk bantu lagi pemohon
rumah mereka. Bagaimana sambutan setakat ini? Berapa banyak dah yang dah memohon melalui skim pinjaman tu? Dan adakah masih lagi umur tu masih lagi antara 25 hingga 35 atau nak di-extend lagi? Sebab selepas pandemik ni ramai yang macam terjejas dan memang nak penempatan sendiri. Cuma mungkin faktor umur tu dah lanjut. Kita di Prima ni, kita untuk membeli rumah kita tak ada tetapkan had umur. Dan kita tak ada financing yang kita berikan sendiri. Okey. Cuma oleh kerana kita punya booking untuk pembelian rumah Prima ini tinggi. Sebagai contohnya, untuk awal tahun ini saja, dalam tempoh 4 bulan ini, kita dah ada booking up to 1 billion. Bernilai 1 billion dalam tempoh 4 bulan ini. Okey, bernilai 1 billion. Okey, booking untuk beli rumah-rumah Prima di seluruh negara. Dan cuma kita tak campur soal financing. Pembeli kena dapatkan sendiri. Cuba apa yang kita buat, kita bekerjasama dengan kerajaan, bekerjasama dengan KPKT, dengan tentunya dengan sokongan menteri dan dokongan yang Perdana Menteri sendiri untuk menyediakan kemudahan-kemudahan. Kemudahan tentu disediakan oleh institusi-institusi keuangan yang perlu disediakan oleh mereka. Sebab itu saya katakan tadi, kita perlu kerjasama penuh bank negara. Betul, kelulusan diberikan. Contohnya 70% daripada nilai rumah. Contohnya harga rumah 100,000 contoh. Katakanlah harga rumah 200,000. 70% berapa? 140,000. Baki lagi 60,000 nak cari mana? Siapa boleh datang? Okay, susah. Orang susah. Orang nak rumah pada hari ni. So jadi ini antara benda-benda yang kita minta kerajaan longgarkan sedikit. Bank negara longgarkan sedikit. Okey, tu satu. Yang keduanya, hasil kita bercakap ini dan sebagainya, alhamdulillah kerajaan di bawah skim khas SJKP, skim jaminan kredit perumahan, yang Makmur Perdana Menteri dalam bajet tahun lepas tetapkan 2 bilion untuk SJKP ini, yang mana dibagi jaminan kepada peminjam-peminjam. Okey, saya difahamkan sehingga RM500,000, RM500,000 untuk membeli rumah, khususnya bagi mereka-mereka yang tidak ada payslip, tidak ada gaji yang konsisten, yang tak bekerja dengan kerajaan. So itu kemudahan yang disediakan untuk mereka oleh kerajaan agar mereka juga mampu untuk memiliki rumah. So ini skim-skim ini, termasuk yang telah saya sebutkan tadi, RTO. Itu antara perkara yang membantu untuk mempermudahkan orang muda. Dan saya sebut pasal belia tadi ni. Kenapa? Kerana mereka fresh graduate. Okey, akaun, orang kata apa, akaun suci bersih lagi. Jadi tak ada, bank pun nak bagi pinjaman pun bank tengok credit scoring dia macam mana. So jadi mereka kadang-kadang mereka seperti ini, susah nak dapat loan. Jadi apa yang diorang boleh buat dengan RTO ini, dengan kerjasama Maybank dengan kita, dengan Prima, kita telah announce 29 residensi Prima seluruh negara kita sediakan untuk program RTO ini, di mana mereka tak payah bayar deposit. Mereka terus masuk menyewa. Tetapi sebenarnya sewa mereka itu adalah sewa beli. So selepas 5 tahun baru diorang akan berbalik kepada model loan seperti biasa. Ya, dengan insentif-insentif yang besar daripada kerajaan ini, kita berharap, sebenarnya kerajaan sangat berharap bahawasanya satu keluarga satu rumah, aspirasi yang Perdana Menteri itu menjadi satu orang kata apa, bukan sahaja harapan, impian semata-mata, bahkan insya-Allah ia menjadi kenyataan. Yang bagi yang projek-projek yang sakit kepala tadi, yang apa? Tergejala macam pecah kepala. Projek-projek yang kita alhamdulillah, okey, kita melalui fasa yang cukup menggetirkan kita. Okey, walaupun ini satu isu legacy, isu terdahulu, tapi Prima mengambil satu langkah collective responsibility. Ini tanggungjawab bersama. Kami semua fikir, bukan kita kata, oh ni cerita dulu kami tinggalkan, tak. Kita cuba untuk atasi. Sebenarnya dia bukan berlaku kepada kita saja, banyak lagi kepada syarikat-syarikat yang lain. Cuma oleh kerana kita entiti kerajaan, tentunya dia mendapat kritikan sedikitlah, mendapat sambutan sedikit. Apa yang masalah yang kita hadapi ini, masalah saya sebutkan tadi, clear. Ada masalah-masalah yang membabitkan situasi kita pada waktu itu.
situasi kewangan Prima sendiri apabila pembatalan projek-projek Prima. 33 projek bukan sedikit. Bukan sedikit 33 projek. Sampai tadi pun meeting kita masih lagi membincangkan tentang compensation yang kita nak kena bayar kepada kontraktor yang telah dibatalkan projeknya 2-3 tahun lepas. Sampai tadi kita bincangkan lagi. Kenapa? Kerana kita, bila kita batalkan dia, dibatalkan oleh kerajaan secara dasar, dia akan hantar kepada kita claim. Bila dia hantar claim tu, apa kita kena buat? Kita kena buat DUD. Kita kena pergi buat, tengok, cek satu-satu, engkau beli apa, engkau buat apa, satu-satu, receipt dan sebagainya. Itu perbincangan serius. Bahkan berlaku saman menyaman. Ada yang kontraktor yang tidak berpuas hati saman. Kes drag panjang lagi. So ini yang kita hadapi. Bila kita keluar duit kita tanpa income masuk, kita tak ada duit. Sebab itu dalam tempoh 4 tahun ni, saya ucap terima kasih, tahniah kepada rakan-rakan Prima. Sales kita dalam tempoh 3 tahun belakangan ini buat sale bersungguh-sungguh. Alhamdulillah kita jualan kita begitu tinggi sekali. Macam last year berapa? 1.3 billion sales kita last year. Dan Alhamdulillah hari ini, sampai ke hari ini, kita tahun ni saja kita dah ada almost 400 million. 400 million untuk 4 bulan awal ini sales. Then kita fokus dua benda yang Cik sebutkan tadi. Satu, projek sakit memang kita fokus. Jangan kata kita tak fokus. Kita turun ke setiap tempat, bahagian komersial kita, bahagian development kita turun ke setiap tempat, check progress satu persatu. Okey, dan kita pantau dan kita ambil tindakan. Dan seterusnya, ia tak boleh menghalang untuk kita move forward. Tolong rakan-rakan media, tolong cerita benda ni. Tak boleh menghalang kita untuk create the new initiative, untuk buat projek baru. Orang perlu rumah. So ini yang saya katakan, tolong bantu kita semua. Sebab kita entiti kerajaan, kita Parliament Act. So saya harapkan itu penjelasan yang boleh untuk 33 projek yang batal ni, berapa nilai kerugian kan kita panggil apa? Kerugian. Berapa anggaran? Nilai yang Bayaran balik berapa? berapa banyak? Anggaran few billion lah. Compensation kita bayar balik kos oleh yang lagi. Okey. So berapa tu? A few hundred billions yang kita dah bayar. So jadi itu yang saya katakan tadi, kerana kerugian ini kita menghadapi sedikit masalah pada waktu itu, dan kini alhamdulillah dengan sokongan penuh daripada Yang Mohd Perdana Menteri dan juga Menteri KPKT dan juga rakan-rakan daripada institusi kewangan, insya-Allah kita cuba bagaimana nak memastikan security perumahan ni tak berlaku lagi lah dalam untuk masa-masa akan datang kan, bertukar kerajaan kan batal lagi. Sebab tu saya kata, saya minta supaya projek-projek yang sifatnya rakyat sentrik ini saya minta tolong jadikan di dasar kerajaan, bukan untuk Prima saja, untuk semua. Projek-projek yang sifatnya rakyat sentrik, jika tidak ada justifikasi kukuh untuk pembatalan, jangan dibatalkan hanya kerana pertukaran kerajaan. So ini politik murahan. So tolong hentikan perkara yang seperti ini. Saya ulang sekali lagi, projek-projek yang sifatnya rakyat sentrik, yang tidak ada justifikasi kukuh pembatalannya, maka jangan dibatalkan sama sekali, walaupun pertukaran kerajaan, pertukaran menteri, pertukaran Perdana Menteri. Efeknya apa? Efeknya macam ni yang telah kita hadapi. Ya, pelewatan dan sebagainya. Okey. Ada soalan lain? 3 projek tadi kita termasuk sekali projek yang memang dah ada pembeli ke ataupun belum digunakan langsung, yang sakit. Okey, yang dah ada pembeli. Ada juga yang dah ada pembeli. Sebab kita bila dapat APDL jalan, kita dah start jualan. Itu pun ada. Dalam rekod mungkin berapa ramai yang pembeli dalam masuk dalam 33 projek tadi itu? Itu details mungkin saya kena ini balik. Tak banyak. Lebih kurang daripada 10 kan. Dua daripada 10. Kurang daripada 10. Kurang daripada 10 projek. 10 projek. Kurang daripada 10 projek. So projek sakit ni kalau tahun depan masalahnya akan timbul juga ke atau macam mana? Dia kita dalam proses penyelesaian cepat, segera. Cuma saya katakan tadi, contoh macam termination. Ini kita boleh cerita kat orang kat luar media.
termination is not easy. Kita boleh terminate, memang kita boleh terminate. Ini ukuran lambat dah lambat dah, EOT dah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Okay, so kita nak terminate. Okay, bila kita nak terminate, siapa yang nak take over the project selepas tu? Walaupun kita buka RFP, okay, orang yang nak masuk projek tu, dia akan tengok, dia akan value that project dulu sebelum nak masuk. So masa tu kau dia tarik panjang lagi. It's not easy. Sebab tu kita cuba, walaupun kita cuba bantu, kita cuba terlibat sekali, even though kita masuk dalam pengurusan mereka untuk memastikan projek tersebut berjalan. Apa jaminan Prima pada pembeli pada projek sakit? Saya bagi jaminan ni satu, kami akan berusaha bersungguh-sungguh menyelesaikan projek tersebut. Kami berusaha bersungguh-sungguh. Jadi cuma kita harap partisipasi, sokongan daripada semua pihak. Bukan khususnya pembeli dan tentunya umumnya rakan-rakan yang lain. Media memainkan peranan, rakan-rakan social media, netizen. Tolong sama-sama bantu, positif kan. Sebab kita nak buat ni, banyak benda kita nak buat. Sebab tu saya punya hashtag 2 benda besar. Responsif, progresif. Responsif nak kena respon benda-benda yang sakit, yang lama, orang kata, orang cakap macam-macam, itu nak kena respon. Tak boleh diam. Kedua, progresif, kena ke depan, kena move forward. Benda-benda baru, khususnya bagi mereka-mereka yang memerlukan rumah pada hari ini. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.